nazir masjid, ahli jawatan kursi masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita hadir solat subuh berjemaah di Masjid Asy-Syarif ini. Seterusnya Allah izinkan kepada kita untuk duduk sama-sama mendengar tazkirah subuh. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Ada ilmu yang kita dapat, ada sesuatu yang boleh menjadikan hati kita ini semakin tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita membenci perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasul. Di muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan bertukar kitab. Sebelum ni saya ajar kitab yang 300, iaitu kesalahan dan kekeliruan dalam solat. Saya dimaklumkan dia tak jadi betul-betul jadi keliru. Tajuk tu, kitab tu 300 kekeliruan dan kesalahan dalam solat. Saya dimaklumkan ada. Dia ada isu-isu yang timbul lah. Bahkan jadi keliru. Sepatutnya saya dah sebut awal-awal bila kita belajar kitab tu. Kalau kita datang, kita ada masalah satu, selesai masalah kita. Kalau kita ada 2-3 masalah, berkurang masalah. Jadi saya dipahamkan ada yang keliru. Jadi saya pun bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz Farid, perlu tukar tak kitab ni? Kemudian dia kata boleh juga. Jadi saya pun tukar lah. Saya kitab lain yang boleh. Saya kongsikan. Yang 300 kekeliruan itu dan kesalahan dalam, dia menarik juga kitab tu. Dia membuka minda kita, cara kita berfikir. Satu, kita kena faham ada Islam, ada Allah, ada Nabi. Satu, kita kena faham kita ni di Malaysia ni kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Syafi'i, kita pula kat Malaysia ni kita ada Jais, ada Maiz, dan agama ni dakwah sultan. Kemudian kita ada ahli jawatan kursi masjid. Jadi apa-apa yang berkait dengan sesuatu hukum, sesuatu amalan yang amal dia kena selari lah. Bermula daripada atas tu sampai ke bawah. Kan? Selari. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, maksudnya kita pegang pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian satu jadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu. Kemudian Imam Syafi'i, bawah Imam Syafi'i itu dia ada Syafi'iyah, maksudnya akwal ulama-ulama Syafi'i. Kan? Kemudian kita ada dalam konteks kita di Malaysia ni, kita ada ulama-ulama kat Malaysia ni. Ulama-ulama kat Malaysia ni semuanya. Kalau di Selangor ni kita katakan bermazhab Syafi'i. Jadi pandangan-pandangan mereka tu, apabila sesuatu isu tu merupakan isu khilafiyah, maka dia boleh berbeza pandangan. Jadi yang penting kita faham. Kita faham apa yang kita pegang dan kita ada hujah, ada dalil. Cuma dalam kitab tu dia bawakan pandangan-pandangan yang lain. Tapi setiap kali saya sebut tu, yang ni lah yang kita pegang. Ni pandangan orang ini, ni pandangan orang ini, ni pandangan ini. Dari sudut ilmu ni bagus. Kita nampak rantai-rantai yang lain. Hidup berlaku kekeliruan ke lah. Saya tanya Ustaz Farid, lah. Dia kata boleh juga. Dia kata kan. Jadi atas asas sedemikianlah saya pun carilah satu karya-karya lain yang boleh kita kongsikan. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan satu karya. InsyaAllah saya cuba kongsikan karya ni untuk kita sembang-sembang kuliah subuh saya di masjid ini. Iaitu satu kitab yang kecil, harga lebih kurang dalam RM25 je. Tuan-tuan boleh tengok lah dekat Shopee ada, dekat Lazada ada. Ditulis 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Menarik tuan-tuan. 40 hadis tentang politik dan kepimpinan.
Tuan-tuan type pergi dekat Google tu, 40 hadis tentang politik dan kemudian dia akan keluar lah. Kat Shopee lah. Kemudian kalau tuan-tuan tengok dekat Google tu, ada juga PDF free dia, tak payah belinya. Buka di PDF boleh tengok. Dia 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Biasanya 40 hadis ni kita An-Nawawi lah. An-Nawawi, Arba'in Nawawi orang kata kan, biasa baca. Kalau An-Nawawi ni dia ceritalah tentang adab, ibadat, akhlak, lebih daripada itu lah. Ini 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Menarik sebenarnya. Kita nak melihat bagaimana Nabi SAW mengajar. Bagaimana kita ini menjadi pemimpin, bagaimana kita ini menjadi orang yang dipimpin. Bagaimana kita ini nak berpolitik. Ataupun bagaimana kita ini nak dipolitik kan. Tapi kita jangan sentuh. Jangan sentuh benda politik yang menyebabkan berlaku ketegangan yang kita elakkan. Dia penting driver tuan-tuan. Tuan-tuan kalau beli kereta yang sisi dia besar ke, kereta yang mahal ke, kereta yang murah, yang penting driver yang bawa kan. Kalau driver yang bawa tu tak berapa cermat sangat, ambil yang 1000 cc pun pening kepala kita duduk belakang kan. Dia penting driver. Kalau driver dia okey, tuan-tuan beli kereta atau pengendaan laju mana pun dia bawa stabil je. Jadi yang duduk belakang kita follow elok je lah. Corner elok. Tak adalah corner yang dia lari 16, 17. Memang tuan-tuan tergolek kalau driver bawa gitu kan. So penting driver. So kenderaan itu dia main peranan juga. Dan bila kita sebut ni 40 hadis tentang politik dan kepimpinan ni, kita melihat dalam konteks ilmiah, ilmu. Dalam konteks ilmu bagaimana Nabi SAW mengajar kita cara kita menjadi pemimpin, memilih pemimpinan dan sebagainya. Kita benar-benar melihat dari aspek-aspek tersebut. Dan di 40 hadis tentang politik dan kepimpinan, karya orang Malaysia kita, Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Ini banyak dah karya-karya yang ditulis. Salah seorang pensyarah di USIP, Universiti Sains Islam Malaysia, dia dinilai. Ada 40 hadis. 40 hadis. Saya ceritakan sikit dengan tajuk ni. Tajuk dia menarik. Hadis dia, tajuk dia ada lebih kurang dalam, tak tebal, lebih kurang dalam 160 muka surat dia. Ada 40 hadis yang dikenakan. Maksudnya Nabi SAW mengajar kita bagaimana cara kita nak jadi pemimpin berpolitik. So dia bawakan tajuk-tajuk ni diberi nama oleh pengarang, diletakkan nama-nama hadis ni. Hadis pertama, gila kuasa adalah satu penyakit. Hadis kedua, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Hadis ketiga, menjadi pemimpin satu penyesalan. Hadis keempat, pemimpin penipu diharamkan syurga. Pemimpin mestilah kuat dan amanah. Larangan membantu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang menyesatkan. Tanggungjawab menegur pemerintah. Bagaimana menegur pemerintah? Pemimpin jangan menyusahkan rakyat. Pemimpin yang terlalu keras. Siapakah yang dimasukkan dengan pemimpin yang bodoh? Tugas pemimpin adalah berkhidmat untuk rakyat. Ganjaran buat pemimpin yang adil. Sifat pemimpin yang menjadi ahli syurga. Melayani karenah rakyat. Pemimpin jangan tutup pintu untuk rakyat. Pemimpin adil tidak memilih ketika mengenakan hukuman. Larangan melantik pemimpin terlibat rasuah, menghayati kehidupan rakyat, keutamaan memimpin kesatuan, tidak dinamakan asabiyah, kelemahan sistem demokrasi, kepimpinan bertujuan mendaulatkan Islam, pemimpin biarlah Muslim, membangunkan ekonomi umat Islam, jangan jadi pemimpin yang dibenci rakyat, menolak lantikan anak beranak nepotisme, jawatan bukan untuk mendapat habuan, kewajipan mentaati pemerintah, bolehkah menggulingkan pemerintah, kewajipan rakyat mempertahankan hak mereka, menjauhi kebatilan sekularisme, menolak neraca liberalisme, menolak pemimpin berfikiran liberal, lantik pemimpin bukan kerana populariti,
pemimpin mengajak manusia kepada Allah, pemimpin yang disayangi Allah, pemimpin bersikap amanah dan jujur, dan hadis yang terakhir, hadis ke-40, doa buat pemimpin. So dalam kerangka tajuk-tajuk ini ada sebenarnya hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang isu tersebut. Jarang kita baca. Biasa kita baca tentang Al-Fa'in Nawawi. Okay. Dibawakan dekat sini, pengarang dibawakan di muka depan ini sebagai tatapan awal. Dibawakan satu ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerima. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. An-Nisa ayat 59. Okey. Allah memerintahkan, maksudnya perintah Allah ni supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahli. Maksudnya dalam Quran kita tengok asas yang pertama, ada perintah daripada Allah. Ada perintah pada Allah. Apa perintah Allah tu? Allah minta kita faham bahawa kita ini perlu akan ada pemimpin. Perlu akan ada pemimpin yang memerintah atas kita. Dalam konteks masjid, kita ada nazir, kita ada ahli jawatan kuasa. Itu sebagai orang biasa kan? Jemaah biasa, maka itulah yang memimpin kita. Dalam konteks kampung, ada ketua kampung, ada GKK kan? Dalam konteks negeri, kita ada menteri-menteri, ada ahli adun. Dalam konteks negara, kita ada Perdana Menteri. So, semua kerangka tu ada. Dalam konteks keluarga, kita ni sebagai seorang bapa, seorang pemimpin. Kan? Dalam konteks diri kita sendiri, kita juga merupakan pemimpin kepada diri kita. Jadi, dalam ayat ini, pengarang dibawakan ayat ini untuk memberikan kita faham bahawa untuk memilih pemimpin itu, kita perlu letakkan pada orang yang sepatutnya. Kata, tu'addul amanati ila ahliha. Kita menyerahkan segala jenis amanah itu, kepimpinan itu kepada ahlinya. Maksud kita kena pilih orang yang betul. Tak boleh kita tersalah pilih. Yang berhak menerima. Kemudian pesan Allah, dan apabila kamu menjalankan hukum, bila dah jadi kita menjadi pemimpin, satu, kita nak pilih pemimpin. Nanti nak diajar bagaimana Allah, Nabi nak mengajar cara kita nak memilih pemimpin. Kedua, apabila telah dipilih pemimpin, telah dijadikan pemimpin, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Diajar bagaimana cara berhukum dengan hukum yang adil. Itu kerangka ayat pertama yang dibawa oleh pengarang. Okey, kita tengok muka surat 3 ni diceritakan tradisi mengumpul 40 hadis. Kan biasa 40 hadis, 40. Apa dia 40 kan? Apa ada pada 40 kan? Tu. Umur 40, kalau umur 40 tu kata macam dah matang. Ulama balaghu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. So nombor 40 ni jadi impact dia yang tersendiri So kata pengarang ni dia buat satu tajuk sebelum tu, tradisi mengumpulkan 40 hadis. Main 40 bagaimana? Apa sejarah pengumpulan 40 hadis ni? Kata pengarang dia kata, barangkali ada yang bertanya, mengapa dikumpul 40 hadis sahaja? Daripada mana datangnya tradisi sarjana hadis mengumpulkan 40 hadis ini? Pada hakikatnya, usaha ulama mengumpulkan 40 hadis ini dimulakan oleh sarjana hadis Islam. Penghasilan karya sebegini adalah berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati arba'ina hadithan
min amri dinihi ba'athahu Allahu faqiha wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'a wa syahida. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara buat umatku 40 hadis daripada urusan agamanya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah sebagai orang yang faqih, dan aku akan memberikan buat dirinya syafaat dan penyaksian di hari akhirat kelak. Baihaqi Syu'ab al-Iman. Hadis ni hadis ta'in. Dia punya label dia, kedudukan. Maksudnya 40 yang dikumpulkan oleh para ulama hadis tu, dia ada sumber sebenarnya, ada hadis yang Nabi SAW sendiri sebutkan tentang kelebihan. Kelebihan mengingati 40 hadis. Man hafiza ala ummati arba'in hadisah. Sesiapa yang menghafal, menjaga, memelihara, mengamalkan 40 hadis. 40 hadis. Ada rupanya Nabi dia beritahu, kalau kita ni hafal 40 hadis, ada kelebihan dia. Maka ulama-ulama pun buat karya 40 hadis. Dia cuma angle yang berbeza. Angle, ada yang tengok angle akhlak, ada yang tengok angle ibadat. 40 hadis ada tengok angle pertakbiran. Macam ni dia melihat angle dari sudut kepimpinan. Okey. Jadi Nabi sebut memelihara 40 hadis daripada urusan agama. Maksudnya 40 hadis tu yang berkait dengan agama. Min amri dinihi. Dalam perkara agama yang kita pelihara, yang kita hafal, yang kita amalkan. Maka ada beberapa kelebihan dekat situ. Disebutkan oleh Nabi SAW, ba'athahu Allahu faqihan. Yang pertama, kata Nabi, bahawa orang yang jaga 40 hadis ni, pelihara 40 hadis ni, hari akhirat kelak besok, bila dibangunkan, ini dibangunkan sebagai orang yang cerdik. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi cerdik dekat akhirat ni, nak jadi pandai, hafal 40 hadis. Ingat 40 hadis tentang amri dini, tentang perkara agama. Hafal 40 hadis, hafal, ingat, amal. Maka yang pertama kelebihan dia, bangun hari akhirat kelak besok, Allah Ta'ala akan jadikan kita ini golongan yang faqih, yang cerdik, yang pandai. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Aku, kata Nabi SAW, lahu yaumal qiyamah syafi'an. Aku pada hari kiamat nanti akan menjadi syafi'an. Akan menjadi syafaat kepada orang yang menghafal 40 hadis. Tuan-tuan, kita kalau kita ni sebagai seorang pemimpin, seorang ayah dan konteks keluarga, kita ni bagi nasihat pada anak-anak kita. Anak-anak kita ramai, 10 orang ke 20 orang tu, kita bagi nasihat. Kata ini. Ada antara anak-anak kita ni yang dia memang berpegang sangat apa yang kita cakap. Yang kita cakap tu dia dengar, dia amalkan, lepas tu dia pesan kepada anak dia, pada cucu, pada anak-anak dia pesan. Kita bagikan anak-anak kita ni beberapa amanat begini. So dia pegang semua. Dia ingat, dia pesan pada adik-adik dia, pada kakak dia, dia ingat, dia sebut-sebut. Apa perasaan kita sebagai seorang ayah? Untung dapat anak macam tu. Dia dengar cakap, apa yang kita cakap tu dia ingat betul. Betul diamalkan. Itulah Nabi SAW. Bila kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, kita ambil 40 hadis, kita baca, kita amal, kita hafal, dan kita pegang ini elok ukur, kita amalkan. Maka Nabi SAW kata, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Aku hari akhirat kelak besok, kalau pada umat yang macam ini, aku akan bagi dia syafaat. Itu. Maksudnya Nabi suka sangat dapat umat yang begini. Itu yang kedua, dalam hadis ini disebutkan. Kemudian yang ketiga, wasyahida, kata Nabi SAW. Dan kata Nabi, aku akan menjadi saksi kepada orang ni, kepada umat aku yang dihafal 40 hadis ni, aku akan jadi saksi pada dia, bahawa dia betul faham tentang agama, faham tentang hadis Nabi SAW. Aku akan menyaksikan kebenaran dia. Okey, ada 3 kelebihan dia. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama hadis telah bersepakat bahawa hadis ini dikategorikan sebagai hadis ta'if. Walaupun begitu, hadis ni
hadis dhaif lah dia punya label dia. Untuk kita berhujah tu dia tidak sesuai. Cuma untuk fadail a'mal, kelebihan, kita beramal dengan dia boleh. Tak ada masalah. Ulama sejumhur mengatakan boleh diamalkan. Namun mereka masih mengamalkan hadis ini sebagai galakan untuk mereka melakukan amalan, iaitu fadail a'mal, kebaikan dalam mengumpulkan hadis. Ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Al-Muallimi menjelaskan bahawa memang benar hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Namun para sarjana hadis tidak menafikan bahawa usaha menghimpun dan memelihara hadis adalah antara amalan kebaikan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Memang benar hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Maksudnya nak jadikan benchmark 40 tu, dia hadis dhaif, bukan hadis sahih. Namun dia kata para sarjana hadis, ulama-ulama hadis, dia tidak menafikan bahawa usaha menghimpun dan memelihara hadis adalah antara amalan kebaikan yang mempunyai kedudukannya yang tinggi. So dia ada kedudukan yang tinggi dan juga ada kebaikan. Kemudian kata pengarang, menurut Abu Tahir As-Silafi, dia mengatakan bahawa sarjana hadis yang terawal dalam menghasilkan karya hadis 40 adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak. Jadi sebenarnya ulama yang menulis hadis 40 ni dah lama dah, daripada dulu lagi. Daripada Abdullah bin Mubarak 40, ulama hadis tu buat 40, orang ni belajar buat 40, yang ni 40, dia ada kelebihan 40. Kalau kita jemaah tabligh pun keluar 4 bulan, keluar 40 hari kan. Dia nak ambil nombor 40 tu. Ada. Kalau dalam sudut hadis, ada hadis yang menyebutkan. Tradisi ini diteruskan lagi oleh sarjana hadis yang ulung seperti Al-Imam Daruqutni, Al-Hakim, Ibnu Asakir dan Al-Zahabi. Maksudnya ulama-ulama hadis yang hebat-hebat, start daripada Ibnu Mubarak sampai Daruqutni, Al-Hakim, Ibnu Asakir ini 500-600 hijrah dulu, dah banyak dah ulama-ulama yang tulis 40 hadis dia. Dan di antara karya yang paling ulung dalam mengumpulkan 40 hadis adalah karya Al-Imam An-Nawawi. Bagi kita dekat Malaysia ni biasalah kita kenal dengan karya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal sehingga hari inilah banyak masjid dan juga surau yang mengajar kitab hadis Arba'in, 40 Arba'in An-Nawawi. Dan hadis Arba'in Nawawi itu juga disyarahkan oleh ramai sarjana, boleh melihat pada angle-angle yang berbeza menaik. Kadang-kadang dia tulis 40 tajuk je, dia tulis dalam tajuk tu 40 hadis, tapi sebenarnya boleh kira lebih daripada 40, sampai 45, 46 berlaku begitu. Dia nak ambil spirit 40 tu. Okey, habis itu mukadimah yang dibawakan oleh pengarang. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama apa dia? Hadis yang diberi tajuk gila puasa adalah satu penyakit. Hadis ni hadis Bukhari. Hadis Bukhari nombor 7148 nombor hadis ni. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semuanya kamu akan bersungguh mengejar kepimpinan, yakni jawatan, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari kiamat. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan, pemimpin yang memberi kebaikan, dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat. Hadis yang pertama ni pengarang dia letakkan tajuk gila kuasa tu adalah satu penyakit. Maksudnya orang yang gila nak jadi pemimpin ni, dia ada sebenarnya dia mengalami penyakit. Ikut yang pengarang tulis ni. Dia bawakan buktinya, dalilnya, bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi ajar. Nabi bagi kita faham bahawa, kata Nabi, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh mengejar kepimpinan jawatan. Nabi dah nampak dah. Umat-umat dia nanti akan ada
golongan yang mereka ni mengejar kepimpinan, mengejar jawatan. Kemudian kata Nabi berikan ingatan. Nabi kata, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan. Nadamah ni benda yang menyesal pada hari kiamat. Bila ambil satu jawatan, maksudnya kita ambil satu tanggungjawab. Tambah pula kalau kepimpinan tu kepimpinan yang besar yang kita ambil. Lagilah dia akan menyebabkan kita sangat menyesal di hari akhirat. Umum gitu. Kita tengok nanti syarah hadis dia bagaimana. Maka kata Nabi SAW, fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Ini Arab ni dia bawa kata kalau kita bahasa Melayu ni kata-kata perbahasan lah. Maka kata Nabi SAW, yang sebaik-baik yang jadi pemimpin, kalau seorang tu jadi pemimpin yang baik, yang bagaimana kata Nabi SAW adalah jenis murdi'ah. Murdi'ah ni maksud dia yang memberi susuan. Dia tu menjadi pemimpin, maksudnya dia tu menolong orang, membantu orang, memudahkan urusan orang. Itu pemimpin yang terbaik. Dikatakan pemimpin yang memberi kebaikan. Kemudian wabi'sa, dan seburuk-buruk yang jadi pemimpin, kata Nabi ialah al-fatimatu. Al-fatimatu, Fatimah maksudnya ialah pemutus susu. Ini bahasa-bahasa kiasan lah dalam hadis Nabi. Bahasa kiasan. Yang seburuk, pemimpin yang seburuk ialah pemutus susu. Pemutus susu maksudnya dia memutuskan nikmat-nikmat yang ada pada orang yang dipimpinkan. Ada kemudahan, dia tarik. Ada kesenangan, dia tarik, dia buang itu, dia buang ini kan. Jadi benda yang mudah jadi susah. Seorang pemimpin ni sepatutnya dia ialah murdi'ah. Murdi'ah ni memudahkan urusan. Memudahkan urusan. Tapi dia tidak jadi Fatimah. Kalau Fatimah ni dia tarik. Bila jadi pemimpin dia tengok ini tak kena. Orang hidup senang-senang, ada kemudahan, dia tarik. Tak membantu kan. Sepatutnya bila jadi pemimpin ni tengok. Yang di bawah yang dipimpin ni, apa dia kelemahan-kelemahan dia yang perlu kita bantu. Jalan tak baik, kena baiki. Susah ni, kita bantu ni. Ini bagikan projek ini. Ini fikirkan untuk kesenangan, kemudahan orang yang di bawah kita pimpin. Susunkan program. Kalau dalam konteks masjid, konteks surau sebagai pemimpin, sebagai nazir, AJK, kita memikirkan apa perkara yang terbaik, program yang terbaik yang boleh kita susun untuk ahli-ahli jemaah kita. Bagaimana kita nak bagi ahli jemaah kita ilmu dia bertambah, kefahaman dia bertambah. Kita fikirkan dalam kawasan Meru ni, apa masalah masyarakat kita ni? Jemaah-jemaah kita dia fikir, apa masalah dia? Kurang ilmu dari sudut apa? Kurang kefahaman agama di sudut apa? So kita fikirkan, cari guru-guru yang boleh mengajar, memberi faham agama yang baik, yang betul. So pihak AJK, pihak masjid dia fikirkan program itu, buat susun. Jangan dia jadi AJK, jadi dia buat kan? Tak ada program, orang datang pun boring kan? So, dah pasti disusun program itu. So, kena ada elemen itu. Itu baru layak untuk jadi pemimpin. Yang disebut pemimpin yang terbaik tadi, fa ni'mal murdi'ah, sebaik-baik jadi pemimpin, dia membawa kebaikan. Dia bukan memecah belahkan orang, merosakkan masyarakat, tapi dia membawa kebaikan. Kalau yang sebut-sebut pemimpin tu, nikmat yang ada tu diputuskan. Itu asas hadis yang dibawa oleh pengarang itu ialah begitu. Kita tengok ulasan pengarang, apa dia kata. Dia kata, perhatikan hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada kita bahawa akan ada di antara kita yang bersungguh-sungguh mengejar jawatan. Sedangkan ia adalah satu penyesalan di hari kiamat kelak bagi mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Kata Nabi SAW bahawa akan ada jenis orang yang mengejar jawatan. Mungkin dalam konteks masjid ni, ingin nak jadi AJK, ingin nak jadi nazir ke SU kan. Allah dia ingin, tapi saya rasa tak. Orang sini semuanya, kalau boleh dia tak nak kan. Cuma bila orang dah suruh jadi tu, dah tak ada orang tu, pegang tu tak lah. Kita tak ada, kesannya begitu di sini. Orang kita dibagi. Tapi ada setengah tempat tuan-tuan dia negeri Selangor ni. Dia dekat masjid dia ada tim. Ada tim A, ada tim B, ada tim C. Ada 2-3 tim. Duk berebut nak jadi
nak jadi AJK, berebut nak jadi nazir, berebut nak jadi pengurusi ada. Saya dulu pernah jadi imam di Bandar Utama Damansara. Kat sana. Memang berlaku. Ada tim-tim tu. Bila mesyuarat agung je, yang ni cari geng dia, ambil, yang ni cari geng dia, dia nak naikkan geng masing-masing. Sedangkan, ini kita belajar hadis ni. Maksudnya bila kita nak memilih pemimpin tu, biar orang yang betul-betul boleh memimpin. Dia bukanlah jadi satu penyakit yang disebut sebagai gila kuasa. Banyak yang boleh kita ambil pengajaran di situ. Okey. Kemudian yang kedua kata pengarang, bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan bahawa orang yang gilakan kuasa ini tidak seharusnya diberikan jawatan. Jadi kalau kita tengok, kita ni sebagai orang bawah. Tadi kalau kita nak jadi pemimpin, kalau kita ni sebagai orang bawah, nak tengok pilih pemimpin, kita kena tengok. Tengok lain macam dia punya keinginan untuk jadi pemimpin. Kan? Lain macam dia punya angin dia kan, maka kita kena berhati-hati. Itu yang disebutkan. Rasulullah menegaskan bahawa orang yang gilakan kuasa ini tidak seharusnya diberi jawatan. Kita tengok orang tu yang sesuai. Perkara ini dijelaskan ketika baginda ditanya tentang mereka yang meminta untuk memegang kepimpinan. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Apa kata Nabi? Inna lanuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaih. Kata Nabi, kami tidak memberikan kepimpinan kepada mereka yang meminta. Nabi punya style mentadbir mengurus. Kalau ada orang minta untuk jadi pemimpin Nabi tak kasih. Nabi tak kasih. Jenis orang minta tu. Dia macam ada masalah dia kata. Kemudian, dan bukan pada mereka yang tergila-gilakan kepimpinan. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada hadis. Maksudnya Nabi ajar. Dan Sahih Bukhari, Nabi ajar hadis nombor 7149. Inna lan wali hadha man sa'alahu. Kami tak bagikan kepimpinan ni bagi orang yang minta ni, tak bagi. Kata Nabi. Wala man harasa alaih. Dan juga jenis gila-gila nak jadi pemimpin ni yang kami tak bagi. Itu Nabi dia melak, dia tengok. Maksudnya orang nak jadi pemimpin, dia tengok orang yang ada kelayakan, ada kemampuan untuk mentadbir, untuk memimpin. Itu yang saya sebutkan. Bila berlaku kadang-kadang bila ada grup-grup yang tertentu, yang ni nak naikkan geng dia, ini nak naikkan geng dia. Sedangkan dia tahu sebenarnya siapa yang dia nak naikkan ni, dia tak boleh sebenarnya nak jadi pemimpin, nak jadi nazir, tak sesuai. Dia tahu grup sebelah tu kalau naik lagi bagus. Tapi disebabkan ini grup dia, maka dia ambil tu. Jadi kita sebagai orang bawah, bila kita nak memimpin, nak pilih pemimpin tu, kita kena faham. Tak sepatutnya kita ambil tindakan sedemikian. Sebab hadis Nabi dia ajar lain. Memberikan kita faham yang baik. Bagaimana cara kita nak memilih kepimpinan gitu Pernah satu ketika Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni dia seorang sahabat Nabi yang sifatnya tawaduk. Tapi dia tengok Abu Zar, dia tengok sahabat-sahabat dia yang lain, semua Nabi bagi jawatan tu lah, suruh jadi gubernur kat sana lah, utusan sana. Dia kata, aku ni tak dapat apa-apa. Abu Zar dia. Itu sekali dia minta jumpa dengan Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, ni bagilah aku ni. Jadi, pemimpin sikit ni, kecil-kecil pun okey. Nabi kata, innaka la dha'ifun. Kerana Abu Zar lemah dia. Tak ada kemampuan. Abu Zar ni bagus orang ni. Jenis ahli ibadat. Tapi untuk jadi pemimpin ni, dia kena ada ciri-ciri kepimpinan. Kriteria menjadi pemimpin tu kena ada. Baru dia boleh memimpin. Semua orang. Ramai orang baik. Macam tuan-tuan ni, semua orang baik. Datang kuliah subuh ni, muka-muka ahli syurga semuanya, bercahaya, semua penuh nur. Cahaya kan. Semua jadi ahli syurga insya-Allah. Semua ahli syurga. Tapi, kalau nak suruh jadi nazir, tak boleh kan. Siapa nak jadi nazir? Angkat tangan. Saya boleh beritahu nazir, tukar kan. Tak ada. Sebab kepimpinan kita tahu tu amanah. Banyak kerja nak dibuat, nak diuruskan. Baik semua. Baik. Semayang jaga, semayang sunat jaga, semayang wajib jaga, semua. Okey. Orang baik. Tak semua orang yang baik tu boleh jadi pemimpin ni dia perlu ada kriteria. Haibah. Kemampuan untuk memimpin. Kan? Tuan-tuan untuk ibadat boleh panggil yang mulai datang. Kan? Buat program itu datang. Bantu itu, bantu ini kan. Boleh. Tapi nak jadi pemimpin ni dia perlu fikir program. Dia perlu fikir apa pelaksanaan, masalah. Perlu beri arahan. Kena pastikan arahan itu dilaksanakan. Perlu mengambil kira kemampuan orang yang dipimpin. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada boleh buat. Itu sifat sabar tu perlu tinggi. Perlu tolerate. Banyak aspek. Payah jadi pemimpin. Berat.
tanggungjawab tu. Jadi Abu Zar ni dia minta dengan Nabi, Nabi kata, innaka dha'ifun. Kalau dia lemah dia Abu Zar. Abu Zar ni orang dia buat ibadat. Dia ibadat malam, buat ibadat siang, berpuasa. Kan? Tapi dia ni dari sudut untuk menjadi pemimpin pun kurang sesuai. Dia jenis orang yang tegas, pegang agama terkuat. Pernah satu ketika zaman Sayyidina Osman bin Affan ni, Rasulullah dah wafat dah. Zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman pada ketika itu, orang kata kabinet lah, parlimen pada ketika itu, kabinet tengah bincang-bincang tentang duit, banyak mana nak bagi duit kepada negara untuk duit zakat, untuk duit yang perlu diserahkan. Duit yang boleh disimpan, lebihan tu perlu diberikan kepada pihak pengurusan pentadbiran. Banyak mana. Jadi berlaku, orang ni kata gini, orang ni kata gini, banyak pada sahabat ni kata gini, sahabat ni kata gini kan. Ada tabi'in kata begini kan. Jadi pada ketika itu, dalam kalangan sahabat dia kata, kita ni Abu Zar ada lagi. Dia kata, Abu Zar Al-Ghifari. Ada lagi, Abu Zar ni ada. Kenapa kita tak panggil dia, ambil pandangan, pendapat dia? Dia kata, betul, Sayyidina Osman, dia kata, okey, tak ada masalah. Dia kata, panggil Abu Zar. Panggil Abu Zar Al-Ghifari, dia di pandangan dia macam. Dia kata, bagi aku, pendapat aku, apa wang yang boleh disimpan dekat rumah, yang hari tu untuk makan minum dia. Lebih pada itu kena bagi pada kerajaan. Berat memang. Dia punya level dia punya yakin dia tu level tinggi kan. Level tinggi ni. Maksudnya hari itu dia makan minum lebih itu bagi kepada pemerintah. Level tu. Jadi kalau dia jadi pemerintah letih kita kan. Lebih dia banyak itu je lebih kena bagi pemerintah. Besok letih dah kita kan. Maksud itu Nabi SAW dia kenal para sahabatnya bagaimana. Dia punya haibah, kebolehan untuk memimpin. Abu Zar Al-Ghifari ni, dia orang Mekah. Zaman Nabi, dia Islam dia kat Mekah. Zaman Nabi di Mekah. Ketika mana Nabi SAW berdakwah di Mekah, ketika itu Abu Zar jumpa dengan Nabi, dia Islam masa zaman kat Mekah. Nabi pesan pada Abu Zar. Ini zaman, maksudnya zaman Nabi masih dakwah Nabi tu siriah lagi. Nabi berdakwah tu secara sembunyi-sembunyi lagi. Kan? Nabi dipesan pada Abu Zar. Wahai Abu Zar, dia kata, kau dah Islam dah, dan maka kau jangan bising-bising dan diam. Ini masa dakwah zaman dia. Tapi Abu Zar lagi ni orang yang dia trigger. Islam. Nak tunjukkan Islaman dia. Dia pergi, Nabi pesan, jangan bising-bising. Dia pergi dekat tepi Kaabah tu, dia menceritakan keislaman dia pada semua musyrikin Mekah dengan penuh bangganya. Seperti Nabi kata jangan. Lepas itu dia kena pukul dengan musyrikin Mekah sampai berdarah-darah semua kan. Sebab dia seronok, dia rasa bangga dengan Islam dia. Tapi Nabi pesan tu dia tak ikut. Jadi politik Nabi tu dia tak boleh follow. Kan? Tu. Dia bagus, baik. Ada. Tapi politik Nabi nak slow, smooth, pentadbiran semua. Yang tu dia tak dapat nak follow. Orang hebat. Abu Zar Al-Ghifari. Itu. Kemudian yang ketiga, kata pengarang, dikatakan seorang tokoh sufi yang terkenal pernah berpesan bahawa gilakan puasa akan merosakkan peribadi seseorang. Gilakan puasa menyebabkan seseorang cenderung bersifat hasad dengki, bahkan suka mencari keaiban manusia lain. Ini tokoh sufi, ulama sufi ini biasalah dia sangat menjaga hati. Dia pesankan bahawa kalau gilakan puasa ni, dia asasnya dia akan merosakkan peribadi seseorang. Orang ni, kalau tuan-tuan tengok mana orang yang ada gilakan puasa ni, dia akan peribadi dia akan rosak. Kita ni jenis orang biasa, marhain ni dia, tak apalah kita tak gilakan puasa kan. Tapi orang gilakan puasa ni dia, pribadi dia akan rosak. Satu, kata dia, gilakan puasa menyebabkan seorang tu cenderung bersifat hasad dengki. Orang ni bila dia nak pegang satu-satu puasa, dia akan bersifat hasad dengki. Sebab apa? Dia tak nak orang lain pegang tu. Dia nak pegang tu. Dia hasad dengki. Dia nak pegang. Bila dia nak pegang, maksudnya orang lain tak boleh pegang. So ada sifat hasad dengki tu. Satu. Kemudian dia kata bahkan suka mencari keaiban manusia lain. Satu, dia dengki, dia tak nak orang lain pegang, dia pegang. Kedua, mencari keaiban manusia lain.
Dia akan tengok apa kelemahan orang lain supaya orang tu dah nampak lemah, dia yang layak untuk jadi nazir. Contoh kan, orang lain tak layak jadi nazir, aku je layak, dia kata kan. Dia kata orang ni tak boleh, kalau dia naik jadi nazir dia perangai begini kan, aku je layak. Orang ini pula kau naik, orang ini perangai dia gini, aku je yang bagus, dia kata kan. Gitu. Contoh, ataupun nak jadi pemimpin, ada peringkat yang lebih tinggi, dia kata, aku je yang bagus, orang lain dia begini. Tu mencari keaiban manusia lain. Dia ceritakan orang ini begini buruk, orang ini begini buruk, tak bagus, aku juga yang bagus. Orang ini tak bagus begini, aku juga yang bagus, gitu. Okay. Dia akan jadi penyakit begitu. Kemudian pengarang dia bawakan kata Fudail bin Iyad, dia kata ma min ahadin ahabbar ri'asa illa hasad wa bagha. Kata wa tatada'a ujubun nas wa kariha ayyudhkara ahadun bi khair. Kata tidak ada seorang lelaki yang gilakan puasa. Ini gila sebab tajuk dia gila puasa. Kalau tak gila, okey je tuan-tuan. Nombor-nombor tu. Ini tajuk dia jadi gilakan puasa dia tu. Tidak ada seorang lelaki yang gilakan puasa, iaitu kepimpinan, melainkan dia akan terjebak dalam hasad dan juga kejahatan. Orang yang gila puasa ni, dia akan terjebak dalam hasad dan kejahatan. Apa dia? Suka mencari keaiban manusia, dan dia tidak suka apabila disebut padanya kebaikan orang lain. Ni penyakit dia. Penyakit gila. Ini yang dikatakan, maksudnya gila puasa adalah satu penyakit. Maksudnya nakkan puasa tu sampai dia jadi penyakit. Penyakit dia apa? Tengok, dia jadi penyakit hasad. Hasad, dengki, tak nak orang lain naik, dia nak dia yang naik. Ni kata Fudail bin Iyad. Kemudian bila begitu, dia suka mencari keaiban manusia. Tengok aib orang tu, aib orang ni, dia akan tengok satu-satu. Jadi penyakit. Hati kita ni, sepatutnya hati kita ni bersih. Tengok orang positif, husnuzan, tengok benda baik tak. Jenis gila kuasa ni dia akan tengok. Ini aib dia gini, aib. Nak dia je yang bagus. Orang lain tu tak bagus, tak sesuai. Ini tak sesuai. Aku je yang bagus, dia kata. Kemudian dia kata, dan dia tidak suka apabila disebutkan padanya kebaikan orang lain. Ini penyakit, tuan-tuan. Penyakit pemimpin. Nak dia tu jadi pemimpin, dia tak boleh dengar ada orang cerita kebaikan orang lain. Yalah, kadang-kadang orang ni cerita, orang ni buat begini bagus, orang ni buat begini bagus. Dia boleh dengar tu, dia rasa macam, aku tak buat gitu, orang nampak orang lain, tak boleh, dia kata. Jadi dia jadi satu penyakit bagi dia. Dia tak boleh dengar orang tu buat baik. Dia nak benda baik tu dia je yang buat, kan? Ataupun orang cerita tentang kebaikan dia je kan, baru dia sonok. Kalau ada orang cerita tentang kebaikan orang lain, dia dah tak boleh terima. Ini penyakit. Ini dikatakan sebagai apa? Penyakit. Tidak suka apabila disebutkan padanya kebaikan orang lain. Ini penyakit, tuan-tuan. Ini disebut oleh Ibn Abdul Bar Jami' al-Bayan. Okey. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata pengarang. Atas dasar itu, Al-Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani berpesan bahawa mereka yang cintakan kemasyhuran, dan kepimpinan ini adalah mereka yang sukar dipercayai. Maka ulama-ulama pun berilah komentar berdasarkan kepada hadis itu. So ini Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani, dia pesan, dia kata bahawa orang yang cintakan kemasyhuran, yang cintakan nak jadi pemimpin ini, mereka ni sukar dipercayai dengan sifat-sifat sedemikian tadi, hasad, dengki, tengok buruk orang kan, dia je yang betul. Maka dia kata pemimpin ni sukar dipercayai. Kata dia apa? Ma sadaqa abdun qattun fa ahabbu syuhrah. Kata dia, seorang hamba itu tidak akan sekali-kali jujur ataupun dikira jujur dan tulus dalam penghambaannya jika dia mencintai kemasyhuran. Ini kita boleh tengok, tuan-tuan. Orang yang cintakan kemasyhuran, dia nak dia ni diangkat, dia nak dia ni disanjung, orang yang nak supaya dia ni dilihat oleh orang. Jadi mereka ni tidak akan sekali-kali jujur. Kata siapa ni tadi? Kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani. Sebab apa? Bila dia nak diri itu diangkat, dia nak manusia tengok pada dia. Sepatutnya kita ni sebagai hamba Allah, kita nak Allah pandang kita. Apa amalan solat kita, benda kebaikan kita buat, benda sedekah kita buat, kita infak, kita bantu orang. Kita nak apa? Kita nak Allah tengok kita. Kita nak amalan kita buat tu dengan penuh ikhlas, dengan penuh redha. Allah redha dengan apa yang kita buat. Allah nilai sebagai ganjaran yang baik.
Itu bagi kita orang biasa. Tapi orang yang jenis, yang disebutkan yang cintakan kemasyhuran ni dia beza. Sebab dia buat satu tu, dia nak manusia tengok dia. Manusia tengok dia, manusia angkat dia. So berbeza dengan orang biasa. Yang tu boleh katakan bahawa seorang hamba itu tidak akan sekali-kali jujur. Bila dia ada penyakit cintakan masyhur, dia payah nak jujur dengan diri dia dalam dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia ikhlas buat tu ini, tapi sebenarnya dia mata tu berkait kan. Dia buat satu tu ada di sebaliknya, dia nak benefit tu, dia nak benefit ni, dia nak nampak itu kejujuran dia kurang. Itu yang dikatakan kata oleh Abu Ayyub As-Sakhithani. Disebut dalam Musnad Ibnu Jad. Okay. Kemudian poin yang kelima kata pengarang dia tu, malah Abu Daud As-Sijistani melihat sifat ini sebagai salah satu daripada penyakit atau menggelarkannya sebagai syahwat yang tersembunyi. Ini dalam Abu Daud As-Sijistani dia komen hadis tu, dia kata bahawa jenis begini juga satu penyakit dan disebutkan sebagai syahwat yang tersembunyi. Kita ni semua ada syahwat. Ini jenis syahwat yang tersembunyi. Beliau pernah ditanya tentang nafsu atau syahwat yang tersembunyi ini. Apa kata dia? Qila li Abi Daud As-Sijistani masyahwah al-khafiyah. Masyahwah al-khafiyah qala hubbur ri'asah. Dia. Abu Daud pernah ditanya berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan nafsu syahwat yang tersembunyi ini. Lalu dia berkata mereka yang cintakan puasa. Ini disebut oleh Ibn Taymiyah dan Jami' Ar-Rasail. Itu yang kelima. Okey, saya ambil sikit lagi, kita habiskan hadis yang pertama ni. Kemudian poin yang terakhir, kata pengarang, atas dasar itu para salafus salih terdahulu sangat berhati-hati dengan penyakit cintakan kepimpinan atau jawatan. Kita tengok ulama-ulama dulu dia memang jaga sangatlah dari kepimpinan jawatan ni. Sufyan Ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin Abbad, dia berpesan kepadanya. Apa kata dia? Iyaka wa hubbur ri'asah fa inna ar-rujul takunu ri'asah ahabbu ilahi min adh-dhahab wal fiddah wa huwa bab amid la yubsiruhu illa al-basir min al-ulama as-samasirah fatafaqada nafsak wa amal biniyah. Hendaklah engkau menjauhi sifat cintakan jawatan. Sesungguhnya seorang lelaki yang ditimpa penyakit ini akan lebih cintakan jawatan lebih daripada dia cintakan emas dan perak. Ia adalah perkara penyakit yang sangat tersembunyi yang tidak dapat dilihat melainkan mereka yang diberikan basirah. Basirah ni penelitian yang mendalam, mata yang dalam, mata hati yang dilihat dalam dari kalangan ulama. Hanya orang yang alim, yang ada ilmu agama yang bagus, dia boleh melihat hati-hati yang berpenyakit. Dia nampaklah dengan kefahaman agama yang diberikan. Maka periksalah dirimu agar ia tidak dihinggapi pun penyakit ini dan beramallah dengan niat yang ikhlas. Ini pesan daripada Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang terkenal. Dia pesan jangan kita ni termasuk dalam golongan yang sedemikian. Jangan gilakan puasa, cintakan puasa ini nak jadi. Sebab orang yang ada penyakit ni dia tengok emas, perak tu bagi dia tak ada nilai dah. Dia nak jawatan tu lagi besar nilai dia begitu. Jadi saya rasa cukup setakat ni untuk pagi ni kita habiskan hadis yang pertama. So hadis dia gila puasa adalah satu penyakit. Jadi insyaAllah banyak sebenarnya hadis-hadis ni bila saya tengok-tengok ni menarik. Jarang diangkat tajuk berkaitan dengan bagaimana kita nak menjadi pemimpin yang bagus. Kalau kita nak berpolitik, bagaimana cara dia. Kita nak jadi ahli politik ataupun kita ni nak memilih ahli politik. Dia ajar. Maksudnya Nabi dia ajar. Hadis-hadis kita adab, cara, kaedah. Kita menilai dengan neraca ilmu. Jangan kita cenderung kepada mana-mana. Itu jadi masalah lah. So kita menilai dengan neraca ilmu, tepuk dada, tanya iman kita. Maka kita boleh buat satu tindakan keputusannya yang terbaik. Bukan untuk dunia, tapi untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kita putus, yang kita buat keputusan, maksudnya akhirat besok kita boleh jawab kepada Allah Taala. Ya Allah, aku pilih gini sebab dulu aku belajar hadis ni. Dalam hadis ni Nabi kata gini, aku faham begini, dan itu keputusan yang aku buat. Ya Allah, Tuhanku boleh tanya, aku buat keputusan begini, aku pilih gini sebab aku faham begini daripada hadis Nabi. Kan? Begini aku faham. Ada jawapan kita dah depan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah redha nak bertemu kita dan kita pun seronok untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyyan wa la matruna wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.